Saya tanda, kalau yang saya tanda muka surat 6 lah. Itu dalam saya punya nota muka surat 6. Kita dah cerita berkenaan dengan riba. Dua riba kita dah cerita lah. Riba al-qard dengan riba jahilah dah cerita. Jadi malam ni kita akan masuk riba al-fadl. Al-fadl. Cuba abang tengok dulu lah. Rasanya betul lah di situ. Betul kan? Riba al-fadl. Muka surat 6, riba al-fadl. Ada? Tengok muka surat 6. Mungkin tak sama lah. Tapi pembahagian riba lah. Riba yang ketiga tu. Pembahagian riba yang ketiga. Okey ya. Baik, jadi kita tengok balik pembahagian riba. Qala musannifu hafizahullah taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Kita dah sentuh pembahagian riba. Pertama dia ada, saya dah sebut kat tuan-tuan, dua riba kita dah bahaskan, ada berbaki lagi dua. Baki lagi dua. Baik, riba secara kasarnya dia terbahagi pada dua. Saya ulang balik, dia terbahagi pada dua. Yang pertama dipanggil riba ad-duyun, riba kerana hutang. Riba kerana hutang. Itu kita dah habis bicara lah. Satu lagi nama dia riba al-buyu', riba yang berlaku kerana jual beli. Riba yang berlaku kerana jual beli. Baik, jadi riba yang berlaku kerana hutang kita bicara dah. Riba kerana hutang ada dua, riba kerana jual beli juga ada dua. Baik. Baik. Jadi riba kerana hutang tu yang kita dah bicara, yang pertama riba al-qard. Riba al-qard. Riba al-qard ni maksud dia mula-mula hutang tu pun dah putuskan dah. Pinjam 1,000 bayar 1,200. Dalam akad. Itu riba al-qard. Sama ada yang offer itu orang yang bagi pinjam ataupun orang yang meminjam. Orang tu pinjam kata, bagilah aku pinjam 1,000, bulan depan aku bayar 1,200. Ini pun riba. Ini pun riba al-qard, yang mana disebut di awal pinjaman, di awal perjanjian lah. Di awal akad kita kata. Itu riba al-qard. Yang kedua, riba, masih lagi riba hutang, kita dah bincang lah. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah ni macam mana? Kita bagi kawan kita pinjam 1,000, dia janji bulan depan nak bayar. Cukup bulan depan kita pergi jumpa dia, dia tak boleh bayar. Dia tak ada duit. Kita kata kat dia, hang kena bayar juga ataupun hang bayar lebih. Ataupun hang bayar lebih. Sama ada hang kena settle juga hari ni, hang dah janji. Tapi kalau hang nak tangguh boleh. 1,000 jadi 1,200. Boleh dah tangguh lagi 5 hari contohnya. Ini riba jahiliyah. Riba jahiliyah ni maksudnya kita bagi pinjam mula okey 1,000 bulan depan bayar. Tapi bila dah cukup bulan tu dia tak mampu nak bayar, kita kata settlekan juga, ataupun kalau nak tangguh bayar lebih. Ini riba yang paling terkenal pada zaman Arab jahiliyah. Ini riba ni terkenal, tu panggil riba jahiliyah tu. Ini riba yang ribu-ribu tahun tuan-tuan. Ribu-ribu tahun ni. Pada zaman sebelum zaman Rasulullah gitu tuan-tuan. Orang dah buat macam tu lah. Riba jahiliyah. Kalau riba al-qard tadi tu awal-awal dah, betul tak? Orang nak pinjam, kita kata boleh. Hang nak pinjam ke 1,000, bulan depan bayar 1,200. Ini riba al-qard. Boleh tak? Jadi riba kerana hutang ada dua, riba ad-duyun ada dua. Yang pertama al-qard, disebut di awal pinjaman, di awal perjanjian tu. Yang kedua riba jahiliyah, yang mana bila orang tu tak mampu baru kita minta. Jadi antara al-qard dengan jahiliyah mana lagi teruk tuan-tuan? Yang dua-dua teruk, yang lebih teruk lagi. Yang mula-mula al-qard teruk, betul tak kan? Awal-awal pinjam minta lah. Nak pinjam boleh, nanti bayar 1,200. Ni lagi teruk tuan-tuan. Daripada jahiliyah tu dia bagi dulu. Dah tak mampu bayar baru dia ambil kesempatan. Kalau motor apa kita bayar agak tu dia pegang kan. Riba. Ini mah riba pun. Jahiliyah kan. Yang tu jahiliyah. Kedai motor Cina kan. Memang pernah abang lambat. Saya pernah terlambat tuan-tuan. Rupanya dia kira, saya mana tahu kedai Kim Sui tu.
Bagi kira sehari berapa tau. Kita tak tahu. Tapi nak buat macam mana? Dah dia, bukan kita yang nak bayang, tapi dia minta. Geran ada kat dia. Terpaksa bayang. Bila kita terpaksa bayang, kita selamat tuan-tuan. Tapi lepas ni jangan kita buat dah tuan-tuan. Nah, jangan buat dah. Maksud dia kita bayang awal. Saya kena sekali je kedai kimchi tu. Lepas tu saya memang awal-awal saya bayang tu. Takut terkena riba tu. Takut orang yang bayang dan orang yang terima sama. Tapi kat awal kita tak tahu. Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan memang tak mampu, tiba-tiba baru tahu, mudah-mudahan Allah ampunkanlah. Itu bukan salah kita. Baik, jadi tuan-tuan kedai motor pun sama. Kalau tuan-tuan lambat dikira sehari itu berapa persen tau. Itu riba al-jahiliyah. Nah, riba tu dah diamalkan ribu-ribu tahun tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita pergi riba jual beli tuan-tuan. Riba hutang ada dua, selesai dah. Kita pergi riba jual beli pula. Riba jual beli ada dua juga. Al-fadl dengan nasi'ah ataupun nasa'. Riba al-fadl dengan riba an-nasa'. Okey. Riba al-fadl dalam sini dia letak nombor 3 lah tuan-tuan. Dan nombor 3, nombor 4. Nombor 3 al-fadl, nombor 4 nasi'ah. Tapi kalau ikut pembahagian yang lebih cantiknya tuan-tuan, jual beli al-qard dengan hutang qard dengan jahiliyah, jual beli al-buyung ada dua, al-fadl dengan an-nasi'ah. Baik, kita tengok riba al-fadl. Riba al-fadl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter. Sistem barter ni sistem tukar barang tuan-tuan. Tukar barang atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeza. Maksudnya benda yang sama. Tukar benda yang sama. Melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeza. Maksud dia tuan-tuan, dia tukar ni bukan semua benda. Dia panggil item ribawi. Dia tak sebut dalam ni item ribawi. Nanti disebut lepas ni tuan-tuan. Maksud dia benda ribawi yang sama tuan-tuan. Bukan semua benda tuan-tuan. Item ribawi je. Yang mana bila tuan-tuan tukar, sukatan dia tak sama, jadi riba. Kalau nak tukar boleh, sukatan kena sama. Kalau tak sama, riba. Dan jenis barang yang ditukarkan itu termasuk hanyalah tertentu sahaja. Barang tertentu sahaja, tidak semua barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan barang ribawi. Atau dalam bahasa standard di Malaysia-nya item ribawi lah tuan-tuan. Item ribawi ni samalah. Dia item ribawi ni tuan-tuan, di dalam bawah tu disebut dalam hadis tu, harta yang mengandungi riba sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terbatas pada emas, perak, gandum, terigu ni apa? Tak dengar? Terigu ni adalah barley tuan-tuan. Barley. Kurma dan garam. Kurma dan garam. Baik. Dari ubah gula macam mana tuan-tuan? Gula, jagung, macam mana? Nanti kita sebut tuan, itu khilaf ulama tuan-tuan. Macam mana perbahasan ni? Sebab dia sebut garam, kenapa tak sebut gula tuan-tuan? Zaman Rasulullah ni dia tak terkenal sangat gula macam kita ni tuan-tuan. Orang Arab masak, dia mana ada bergula dalam masakan? Orang Arab, dia memang pantang untuk nenek dia tuan-tuan bergula. Betul ni? Orang Arab ni kalau tuan-tuan masak bergula, dia pelik gila tuan-tuan. Pelik sepelik-peliknya. Gula ni hanya dibubuh dalam ayak Sebab tu pergi kedai nasi Arab mana ada asal mana masakan dia. Dia memang pantang lah tentang gula ni. Dia guna juga tapi dalam ayak dia pakai makanan dia tak guna gula. Baik, dari Ubadah bin Samit berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai, mesti sama berat dan tunai. Jika jenisnya berbeza maka juallah sekehendakmu, maka tetapi harus tunai. Baik. Jadi tuan-tuan, dia macam mana yang 6 ni, item ribawi ni? Ulama bahas. Adakah 6 ni saja? Macam mana duit? Betul tak? Duit masuk ke tak masuk? Baik. Jadi tuan-tuan, ini yang diputuskanlah. Untuk emas dan perak ni, zaman Rasulullah SAW, emas dan perak digunakan sebagai duit tuan-tuan. Duit zaman Rasulullah dia ada 2. Dinar, emas, perak emas tu. Berat dia 4.25 gram tuan-tuan. Satu dinar tu lebih kurang duit kita sekarang 1,000 tuan-tuan. 4.25 gram tuan-tuan, betul tak? Sebab ni dah ni 1 gram apa? 200 lebih. 1 gram berapa? 245 kalau tak silap lah. Sekarang yang baru ni saya tanya 245 lah.
1 gram. Kalau 4 gram berapa? 4 kali 200 on, lebih kurang 1000 tuan-tuan. 4.25 lebih kurang 1000 lah. 1 shilling tu tuan-tuan. Itu zaman Rasulullah, dia memang dia dapat shilling emas. Shilling emas tu dia buat cantik lah kan. Shilling emas nilai dia satu tu 1000. Duit kita sekarang. Satu lagi dirham. Dirham dia berat dia 2 point berapa saya terlupa tuan-tuan. Tapi kalau ikut duit kita sekarang, satu dirham tu sama dengan RM25 ataupun RM20 lah tuan-tuan. Lebih kurang RM20 lah. Lebih kurang RM20 satu dirham. Ada orang jual tuan-tuan. Ada syarikat emas dan perak jual. Dia jual memang betul-betul berat macam zaman Rasulullah dulu. Emas tu 4.25 gram emas. Dinar tu 2.932. Macam itulah kalau tak silap, 2.932 kot. Harga dia lebih kurang dalam 20 apa? Tapi emas yang digunakan untuk buat dinar ni, dia emas apa tuan-tuan? Dia kan emas banyak kan? 916, 999, 750. Dia tak guna 999. Pasal apa dia tak pakai? Tapi kalau perak dia guna 100% tuan. 99.99. Perak tu dia pakai pure perak. Sama tuan-tuan tahu Olimpik. Tengok Olimpik tuan-tuan. Kan Malaysia dapat kan? Para Olimpik kan Malaysia dapat apa? Datuk Azul Isni Awang tu kan. Kan dia dapat apa? Perak kan, dia dapat Ganza. Tuan-tuan, perak tu pure perak. Tapi yang mana dapat emas tuan-tuan? Yang dapat emas bukan pure emas tuan-tuan. Luar dalam perak, luar je emas. Kalau dia bagi emas ketui tu tuan-tuan, kaya tuan-tuan. Banyak tu, duit pun dapat lagi. Jadi yang mana dapat pingat emas Olimpik tu, dalam ni perak, luar saja dia salut dengan emas. Tapi dia adalah berat berapa gram tau emas tu. Tapi dia salut dengan emas. Tak pure emas. Sebab apa tuan-tuan? Kalau buat duit perak, dia buat 100% perak. Tapi kalau duit emas tak boleh. Sebab saya dulu masa di Kuala Lumpur ada orang berniaga emas tuan-tuan. Dia buat macam shilling tu kan. Shilling tu dia buat emas 999 pure emas tuan-tuan. Emas 99 jual lah 1000 lebih. Macam-macam dia buat. Dia buat dengan bentuk Kaabah, bentuk makam lah, macam-macam lah. Dia jual 1,500 kot masa tu. Emas 999. Tapi apa masalahnya? Emas 99 ni dia lembut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tekan dengan kuku, dia jadi kesan tuan-tuan. Dia tak keras. Sebab tu orang buat perhiasan mana guna 999. Biasanya guna 916 Betul tak? Apa makna 999? 99 tu maksud dia emas tu 99.9% emas. Lagi 0.001, itu mungkin perak ke apa benda ke yang lain lah. Apa maksud 916? Emas 916. Emas 916 maksud dia 91.6% adalah emas. 91.6% adalah emas. Lagi 8.4% itu bukan emas. Dia campur dengan perak ke, tembaga ke. Sama dengan 750. 75% saja emas. Lagi 25% mungkin besi, mungkin tembaga, mungkin aluminium, biasanya perak lah. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, kenapa bila buat duit emas? Sebab dia lembut. Sebab tu bila buat dinar, dia guna emas 916. Emas 91.6% emas dicampur yang lain bagi keras. Tidak, dia tak keras. Biasa orang perempuan punya perhiasan pun dia guna 916 lah. Yang paling loaded lah tu lah 916 lah. 750 murah lagi. Baik tuan-tuan. Jadi emas dan perak ni dah diputuskan lah tuan-tuan. Emas dan perak zaman Rasulullah digunakan sebagai wang untuk beli barang. Maka duit yang ada sekarang juga hukum dia seperti emas dan perak. Ini telah diputuskan dalam mazhab Imam Malik, kemudian diputuskan oleh sebahagian dalam mazhab Imam Ahmad, kemudian Imam Ibn Qayyim, dan majlis boleh kata seluruh pakar-pakar ekonomi dunia sekarang mengatakan duit sekarang hukum dia sama dengan emas. Sama dengan perak dan emas. Sebab zaman dulu guna emas dan perak beli barang, kita sekarang tak guna tu, kita guna duit. Boleh lah. Kemudian tuan-tuan, okey. Jadi apa jadinya tuan-tuan? Bila tuan-tuan tukar emas dengan emas, contohnya lah, saya ada emas 916 sekilo. Tuan-tuan ada emas 999. Tuan-tuan ada sekilo setengah. Tuan-tuan ada dalam 750 gram. Tukar. Riba. Tak boleh, haram. Sekalipun kualiti tak sama. Dia tak boleh. Sama juga tuan-tuan, saya ada emas 916
Saya tukar dengan tuan-tuan, saya ada emas 916 setengah kilo. Tuan-tuan ada emas 750 sekilo. Tukar, suka sama suka. Tak boleh, riba, haram. Pasal apa tuan-tuan? Sebab adalah agama Islam, dia tak mau tuan-tuan buat kerja apa, kita dapat untung atas angin tuan-tuan. Untung tanpa usaha. Untung buta tuan-tuan. Malah ni tuan-tuan memang menarik sebab emas dan perak dia menjadi pegangan nilai sesuatu benda. Itu dia tak bagi tu. Dia tak boleh tukar tuan-tuan. Tu yang banyak kadang jadi riba. Orang perempuan dia ada emas lama kan. Dia ada emas lama, pergi kedai trade in. Tukar emas kan. Tukar emas. Tukar emas. Pasal apa? Kalau jual tak murah. Dia trade in hak lama, dia dapat hak baru. Bila hak baru, dia takkan bagi sama berat. Betul tak? Pasal apa tak sama berat? Yalah, ni hak lama, ni hak baru, design baru, upah dia buat. Dia bagi yang baru ringan sikit. Hukum dia haram, berdosa besar. Hukum dia haram, berdosa besar, sepakat ulama. Sebab tuan-tuan tukar emas dengan emas tak boleh macam tu. Tuan-tuan kena buat macam mana? Tuan-tuan kena jual dulu. Jual dulu. Tuan-tuan jual dulu tuan-tuan. Saya baru ni saya bawa bini saya punya emas. Lama dah saya beli. 800 lebih kot. Lama dah tuan-tuan. Tu saya beli dalam 6 tahun lepas lah, macam tu lah. Jadi saya bawa, bini saya suruh sambung. Tapi saya nak surprise tuan-tuan. Saya bukan sambung, saya beli lagi. Melompat lah dia tuan-tuan. Dapat duit sikit. Memang orang perempuan dapat emas, basuh pinggan senyum seorang nanti lah kan. Kita nak surprise, element of shock. Bagi shock sikit. Jadi tuan-tuan, saya pergi, saya tak ni, saya trade in, bukan trade in. Saya kata dah kat kedai tu dengan saya kata trade in tak boleh, riba. Rupanya dia faham, bagus ya. Hak yang tepi masjid tu kan, dia faham. Saya kata saya tak boleh trade in ni, dia jadi riba. Saya nak tanya ni, kalau saya tolak ni ambil berapa? Rupanya dia pandai tuan-tuan. Ada setengah kedai, kalau kedai Cina lah yang tak faham, dia kata kalau jual dia bagi duit, dia ambil murah. Betul tak? Trade in dia ambil mahal, tahu kan? Dia buat macam tu. Tapi yang bagian saya tu bagus. Saya kata kat dia, okey, kita akad dulu jual beli. Akad dulu jual beli kan? Akad dulu jual beli. Dan dia bagi saya duit tu bagus betul dia. Dia bagi duit tu Dia akad jual beli, lepas tu dia bagi saya duit. Memang kena macam tu. Memang kena macam tu. Dan kita boleh je balik, betul tak kan? Tak dia balik, boleh. Sebab itu hak kita. Jadi saya bagi akad ni, saya kata tak boleh ni, nanti jadi riba. Saya kan dia bila saya nak jual, dia nak ambil murah. Saya dah kata ni trade in ambil apa ni? Dia kata trade in dia ambil harga sekian. Tapi saya kata saya tak mau trade in. Nanti jadi riba. Dia kata dia faham rupanya orang perempuan tu. Kita tak apa, kita akad tu. Akad lu jual, dia bagi saya duit, saya bagi balik duit tu. Lepas tu saya top up pula tuan-tuan. Saya beli yang mahal tuan-tuan, bagi orang isteri saya terkejut sikit. Taklah mahal sangat. Boleh lah bagi dia cengar sikit tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, saya tolak tu, saya ambil yang 4,000 lebih punya. Seronok lah video saya tuan-tuan. Baik, jadi dia ambil mahal kat macam tu. Sebab benda dah lama 6 tahun lebih. Jadi tuan-tuan, itu cara tu boleh. Cara tu boleh. Memang tak boleh tuan-tuan. Dalam Islam, emas ni benda yang memegang nilai, dia tak boleh kita buat benda spekulasi tuan-tuan. Itu sangat jaga. Serta tuan-tuan nak beli emas, nanti riba. Termasuk juga nanti kita sebut riba an-nasi'ah pula, macam mana proses emas ni. Jadi tuan-tuan, sama juga beras. Beras tak boleh. Makanan tak boleh. Emas pun sama, mesti tukar sama berat. Perak pun sama, mesti sama berat. Mesti sama-sama berat. Dan mesti yadan biyadin, on the spot, mesti tunai. Boleh jelas Baik, kemudian kita pergi makanan. Tadi tengok kedai menyala, buka kedai malam ke? Tengok kedai ada lampu, buka kedai malam ke? Okey tuan-tuan, kemudian kita tengok makanan pula tuan-tuan. Termasuk sebelum saya lupa tuan-tuan, duit dengan duit. Sebab duit dah nilai emas. Kita nak tukar duit dengan member kita kan? Tukar duit. Duit lama macam mana? Duit. Sebab duit ni dia hukum dia emas. Kita tukar duit. Kalau saya pinjam duit, saya pernah je pinjam duit kat adik saya 50. Tapi saya bayar 100, boleh kan? Tak apa. Terpulang pada kita nak bayar. Kita bayar boleh bayar lebih. Saja bayar lebih kat dia, tak apa aja. Yang tak boleh kalau apa? Saya pinjam duit adik saya kata bayar lebih Itu tak boleh
Ataupun saya offer awal, hang bagi pinjam aku 50, nanti aku bayar hang 100. Ni tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Nah, bagi pinjam 50, saya lagi aku balik, aku bagi hang 1000 aku bagi. Oh, weh, saya tunggu. Tak boleh. Apa dah? Dia apa tu? Duit. Duit kita ni lah. Nilai RM2. Ha? Lepas tu dia letak RM8. Macam mana? Duit apa tu? Duit Duit lama ha? Ha, duit lama. Duit lama macam mana? Sat lagi duit lama tunggu sat. Ni kalau duit dengan duit dulu. Duit dengan duit kita tukar nilai tak sama. Kita ada 50 kita buruk sikit lah. Member kita 50 baru ni keluar kedai baru keluar apa? Baru punya. Bagi aku 50 bayar RM51. Riba. Tak boleh tuan-tuan. Buat kerja lagu tu. Tuan-tuan sebab dalam Islam dah sebut dah, tuan-tuan nak buat duit tak boleh buat duit dengan duit. Nak buat duit lagu mana? Pergi beli tepung, uli, niaga roti canai. Boleh dia buat. Betul tuan-tuan. Dan pahala besar. Pahala besar. Siapa yang berniaga dia jujur. Dia mati nanti dia bersama dengan para nabi, dengan syuhada. Betul? Kalau berniaga jujur. Kok malam ni berniaga kan, kuih kita tak apa sedap. Betul tak kan? Tunggu basi sikit. Janganlah kita berniaga tuan-tuan. Sebab itulah kita layak terima untung. Kita berisiko tuan-tuan. Dia tak boleh bagi duit, bagi orang pinjam duit, kita buat duit dengan duit. Sebab dia tak mengembangkan ekonomi tuan. Ekonomi tak berkembang dengan cara macam tu. Itu dia tak bagi. Okey, kalau duit lama macam mana? Duit ulama dah fatwa dah. Fatwa dia, hukum dia harus. Sebab apa? Sebab duit lama ni dia bukan pasal duit dengan duit, pasal nilai yang ada kat dia tu. Boleh tak? Nilai kita panggil apa? Rare lah tuan-tuan. Betul tak? Dia rare lah. Dia tak ada tuan-tuan. Jarang-jarang ada. Tuan-tuan simpan duit lama, orang nak beli ribu-ribu. Boleh tuan-tuan. Sebab dia tu beli bukan pasal duit, pasal nilai orang panggil apa? Estetika tuan-tuan. Macam tu lah. Ulama dah kata boleh lah. Bukan semata-mata duit. Sebab duit lama pula tuan-tuan simpan pun lama. Betul tak kan? Tuan-tuan pun simpan lama. Lama mungkin simpan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita simpan. Orang nak beli kerana nilai, bukan nilai duit tu. Orang nak beli kerana nilai lama je tu. Nah. Boleh tak? Dan malah barang antik ni pun kadang-kadang duit lama pun tak ada, sebahagian duit lama tak guna lah. Macam duit pisang, betul tak? Duit pisang. Ada orang nak beli mahal, duit pisang Jepun tu. Tak, Jepun buat kolak banyak tu sampai tak ada nilai. Jepun dia tak reti, dia jajah Malaysia. Dia tengok nak bagi orang Malaysia senang, dia apa? Dia cetak duit banyak-banyak, dia bagi. Apa jadi tuan-tuan? Bila duit banyak, harga barang akan naik. Bila duit tuan-tuan banyak daripada barang di pasaran, harga barang akan meletup naik. Itu yang jadi pada zaman Jepun, inflasi tu. Pasal Jepun dia tak reti ekonomi, dia pergi bagi duit semua. Macam malam ni lah tuan-tuan. Malam ni kita punya Perdana Menteri sekarang. Siapa Perdana Menteri sekarang tuan-tuan? Siapa? Sekarang. Apa nama Perdana Menteri sekarang? Bukan Anwar Ibrahim. Dia kata I have a number. Dia ada number. Okay tuan-tuan, tak apa. Ismail Sabri kata okey, malam ni dibagi rakyat Malaysia seorang 10 juta. Tolong tuan-tuan. Rakyat Malaysia seorang 10 juta. Haru jadinya tuan-tuan. Pasal kita punya duit sangat banyak. Kita punya kemampuan beli lebih pada barang yang ada di Malaysia. Dia akan jadi haru. Roti canai abang dia tak jadi RM1. Nak jadi RM1 lagu mana? Seorang ni main dia beli, betul tak kan? Duit 10 juta. Okey, hari ni aku beli dengan kedai-kedai ni. Kamu macam mana? Kaya dah. Kaya dah tuan-tuan. Motor orang beli. Sebab tu bila duit banyak, bukan ekonomi jadi kuat. Sebab tu dia kena tengok permintaan tuan-tuan. Kalau di Qatar tu, mereka memang duit banyak. Pasal apa? Pasal mereka sumber bumi banyak tuan-tuan. Duit kita ni mana ada nilai. Dia kena tengok sumber yang kita ada tuan-tuan. Duit ni orang cetak duit je. Macam Qatar tu kaya pasal apa? Pasal dia jadi nilai duit dia kuat. Pasal apa? Pasal duit dia ni digunakan dalam pasaran antarabangsa. Bila orang beli minyak dia, nampak duit dia naik lah. Pakai duit dia, naik duit dia. Duit tu maksud dia orang perlukan duit tu untuk interaksi dengan dia. Kita cetak banyak-banyak nak buat apa tuan-tuan? Kalau kita sumber bumi kita ada. Boleh tuan-tuan? Okey tuan-tuan. Kemudian kita pergi emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau okey, jadi mesti sama berat dan mesti cash. Tapi kalau hutang lain lah. Hutang kan, kita pinjam kat member kita hutang lain. Ni saya kata tukar tuan-tuan. Tukar. Okey, kita pergi makanan pula tuan-tuan.
Gandum-gandum, barli-barli, kurma-kurma, garam-garam mesti sama berat dan mesti tunai. Tapi kalau berbeza, garam dengan duit, apa garam dengan perak tak apa. Baik. Jadi tuan-tuan, macam mana kita tukar dengan member kita beras? Dia termasuk beras. Dalam ni sebut beras tuan. Kenapa beras tak sebut dah ni? Zaman Rasulullah mana ada beras tuan. Dia pun makan gandum. Beras ni tuan-tuan, sebab dia dalam ni makanan di sini ulama ijtihad adalah makanan, ini pandangan yang kuat, pandangan Imam Malik, adalah makanan yang menjadi asasi di sebuah negara. Ini yang dipegang. Maksudnya di Malaysia makanan asasi kita apa tuan-tuan? Nasi. Kalau di Arab, gandum, kurma, itu makanan asasi tu tuan-tuan. Kalau di belah Afrika ada jagung tuan-tuan, itu makanan asli, apa? Makanan apa? Kemudian ataupun barley ataupun kurma, dan dia boleh simpan lama. Dan dia boleh simpan. Bukan yang macam apa kita beli karipak tak boleh lah tuan. Mana tahan lama. Ini makanan asas. Boleh lah. Mana-mana negara yang ada makanan ruji dia, itu item ribawi. Makanan asasi makanan asasi, bukan semua jenis. Makanan asasi. Baik. Jadi tuan-tuan, kita ada beras, contohnya lah beras, saya ada beras basmati tuan-tuan, mahal punya lah. Tuan-tuan ada beras hak murah punya lah, beras jati tuan-tuan. Tuan-tuan ada 10 kilo, saya 10 kilo. Tapi mana boleh tukar macam tu, betul tak kan? Saya beli mahal. Saya kata kat tuan-tuan, boleh kalau nak saya bagi 10 kilo basmati, tuan-tuan bagi 20 kilo. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Riba. Ni mahal lagi, bukan kira tu. Kira dua-dua kenyang. Betul tak kan? Dia kira tu, dua-dua kenyang makan. Tak boleh tuan-tuan. Riba haram hukum dia. Walaupun tuan-tuan ada basmati, tukar, sama-sama tukar kan, mesti sama berat, sama jenis, mesti sama berat. Tak mau kita buat duit dengan macam tu tuan-tuan. Mesti kalau nak duit, mesti kita usaha tuan-tuan. Bukan kita guna dengan cara yang mana tidak membantu perkembangan ekonomi. Baik, jadi tuan-tuan, tapi sekarang ni dan mesti pula tukar ni tuan-tuan on the spot. Tak boleh kita ambil beras kawan kita. Okey, kita ambil beras kawan kita basmati 10 kilo. Nanti aku bayarlah kat hang apa? 10 kilo apa? Esoklah aku bagi hang 10 kilo jati. Tak boleh, riba juga. Dia jadi riba nasiah pula. Dia tak boleh tangguh. Sebab akad dia adalah pertukaran ataupun jual beli, bukan akad pinjam. Jelas Kalau pinjam tak apa, betul tak kan? Aku pinjam mat ke pinjam apa, nanti bayar lah. Pinjam tak apa. Pinjam akad lain. Ni akad tukar, jual beli tuan-tuan. Dia mesti sama jenis. Kalau sama benda mesti sama jenis dan kena tunai on the spot. Boleh Okey, baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, di luar ke-6 jenis barang itu tentu boleh terjadi penukaran barang sejenis dengan kadar dan kualiti yang berbeza. Apalagi barang itu berlainan jenis, tentulah lebih boleh. Selain pada 6 tu tak apalah tuan-tuan, boleh lah. Selain pada 6 tu boleh. Tuan-tuan pakai duit tuan-tuan nak beli garam ke, duit tuan-tuan beli beras tu tak ada masalah. Ni kalau sama-sama barang yang saya sebut tadi tu. Emas, perak, duit dan makanan asasi. Ini yang kita pegang tuan-tuan. Ada juga pandangan yang kata semua jenis makanan, termasuk gula, garam apa semua ni ada sebut. Kalau dalam ni sebut garam ni, pasal garam ni memang asasi tuan-tuan. Dalam tiap-tiap makanan ni tuan-tuan boleh kata orang pakai garam. Betul? Kata siapa masak tak pakai garam tuan-tuan? Dia tak jadi betul tak? Tak bergula boleh lagi. Tak bergaram saya tak tahu. Cuba try tuan-tuan. Masak tak bergaram, dia jadi lain tuan-tuan. Hatta orang buat kopi nak sedap, bergaram sikit rupanya. Pernah try? Ada orang dia bergaram sikit. Bergaram tapi janganlah buat 3 sudu buah. Buat 3 sudu. Aku sikit je kan. Memang dia naik tuan-tuan. Garam rupanya memang cukup penting tuan-tuan dalam makanan. Tak kira lah tuan-tuan, sama ada tuan-tuan duduk di Malaysia ke, kenapa dia sebut garam, tak sebut gula, dia tak sebut gula merah. Garam ni tuan-tuan pergi seluruh dunia pakai. Seluruh dunia pakai. Tuan-tuan pernah tengok yang apa? Yang alah dia potong-potong daging, dia bubuh macam ni. Dia tu. Pernah tengok tak? Salbi tu. Dia bubuh garam lah tu. Memang dia pun garam tu memang penting lah. Baik, tapi tuan-tuan tak pernah lah. Betul tak? Okey, kita tukar garam apa?
Pergi jumpa member, okey aku bagi hang garam apa? Garam bukit sekilo, hang bagi garam kasang. Ni tak boleh tuan-tuan, tapi kita tak pernah buat. Betul tak? Tapi tak boleh lah. Baik tuan-tuan. Emas. Kita tengok bata emas dengan emas hukumnya haram. Bila kadar dan ukurannya tak sama, berbeza, tak boleh. Tukar emas dengan emas, kalau dia punya kadar dia tak sama, haram. Misalnya emas 10 gram 24 karat. 24 karat ni sama dengan 9999. Dia sebut 24 karat, maksudnya 9999.9. Kemudian tidak boleh tukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Emas 916 kot. 23 karat ni. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu, mesti kena sama tuan-tuan. Ataupun jual. Jual dulu. Jangan tukar terus, tak sama. Terutama tuan-tuan pergi kedai lah tuan. Tuan pergi kedai, jaga-jagalah trade in emas tu. Trade in emas tu kalau boleh elakkan lah. Pernah buat kot tu. Pernah buat. Bagian saya okey tuan-tuan, dia faham. Dia pun dia faham, bagus lah tuan-tuan. Saya pun bersyukur lah pasal dia faham. Saya takut juga, takut dia nanti dia bagi duit sikit, bagi sama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau bawa isteri ke, nak trade in ke, so buat macam tu lah. Dia sebab emas lama ni, dia design lama, betul tak? Dia tak lawa. Jadi orang perempuan nak lawa, dia nak design baru. Itu yang kadang-kadang nak design baru, tolak dulu, tengok berapa harga dia ambil kan. Ambil duit, tu baru kita ni. Okey tuan, kemudian perak, perak. Bata ni tukar lah tuan. Jual beli perak dengan perak, ataupun tukar perak dengan perak. Hukumnya haram bila kadar dan ukurannya tak sama, berbeza. Haram Kalau sama tak apa tuan-tuan. Kalau sama tak apa. Tuan-tuan pergi kedai emas, tuan-tuan nak trade in emas. Tuan-tuan punya, katakanlah bini tuan-tuan punya berat berapa emas bini tuan-tuan? 1 gram contohnya lah. 1 gram berat lah tuan-tuan. 1 gram, rantai 1 gram contohnya lah. Dia bagi juga jenis baru 1 gram. Boleh boleh kalau sama tak apa, jangan berbeza. Sama tak apa. Baik, kemudian kenapa kena jual dulu tuan-tuan? Bila tuan-tuan jual dulu tuan-tuan, maka tuan-tuan ada hak ambil duit tu. Tuan-tuan nak beli barang ke, tuan-tuan ada pilihan macam tu. Boleh tak? Tuan-tuan dapat duit, tuan-tuan pilihan, fikir balik, beli ni mahal juga, tak apalah, tak ini beli, betul lah kan? Tuan-tuan boleh je balik. Dia dah dapat emas tuan-tuan. Dia dapat emas lah. Dia sebab memang ada harga trade in pun. Harga trade in berapa dia ambil, emas yang lama berapa dia ambil. Baik. Cumanya harap kedai emas ni, sama ada kawan tu trade in ambil emas ke, ataupun dia jual emas dia je. Kalau boleh kekalkan harga yang sama lah. Betul tak? Kekal harga yang sama lah. Jual emas pun dah untung banyak tuan-tuan. Dia pun ambil upah kan. Upah dia pun punya ni pun untung banyak dah. Orang buka kedai emas ni pun kaya lah tuan-tuan. Banyak dah untung dia. Baik, tapi lumrah lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni bila lagi kaya tuan-tuan, dia lagi kita lagi nak kaya tuan-tuan. Dia macam tu. Macam kira lah sikit tuan-tuan. Itu lumrah manusia tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit 10,000, contohnya tuan-tuan ada simpanan ni zakat tuan-tuan kena 20,000, lebih kurang 20,800 kena zakat. Katakanlah tuan-tuan ada duit 30,000. Berapa zakat tuan-tuan? Tuan-tuan ada 30,000 dalam bank. Tabung haji tak apa, tabung haji tak kena zakat. Banyak orang kata tabung haji dikeluarkan zakat untuk kita. Salah tu. Tabung haji mana dia keluar zakat untuk tuan-tuan? Dia tak keluarkan. Tapi tabung haji, duit dalam tabung haji tak diwajibkan zakat. Dia macam tu. Tapi itu fatwa Malaysia lah. Bolehlah kita pegang. Pasal apa duit tabung haji tak diwajibkan zakat? Sebab duit dalam tabung haji digunakan untuk perkembangan ekonomi Islam tuan-tuan. Itu duit dalam jihad fisabilillah. Kita anggap macam tu. Sebab tabung haji bila dia ada duit, dia beli ladang, dia beli hotel. Ni semua untuk kemudahan umat Islam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila pergi haji, tuan-tuan tahu nilai sepatutnya satu kepala berapa? Kalau betul-betul 20,000 kot. Tak silap saya lah. Kerajaan bayar separuh tuan-tuan. Tabung haji backup separuh. Sebab tu lah duit tuan-tuan labur dalam tabung haji tu. Tapi duit dalam tabung haji tu masa PH naik dulu kan dia pun nak batalkan je tu. Dia pun nak batalkan dulu. Dengan jual ladang lah apalah. Teruk lah tuan-tuan. Saya tak tahu nak kata itu. Tuan-tuan, kalau ikut zaman dulu memang dia kata tabung haji takkan bagi dah. Tak silap saya satu orang lebih kurang 24,000 kot. 20,000 macam tu lah.
Kalau tabung haji tak bagi subsidi. Tapi disebabkan bila tuan-tuan labur tabung haji ada untung, duit itulah digunakan untuk bantu orang pergi haji. Jadi duit yang tuan-tuan buang dalam tabung haji tak diwajibkan zakat, sebab tuan-tuan dah bantu umat Islam nak pergi haji. Dengan apa? Dia ambil tu, dia beli ladang-ladang tu. Di Indonesia banyak dia beli. Hotel-hotel dia beli. Sebab tu simpan tabung haji tuan-tuan, tolong tabung haji. Mana-mana bank tuan-tuan, kalau tuan-tuan semua berkeluar duit, lingkup bank. Contohnya bank Islam kan, katakan esok semua orang yang simpan duit kat bank Islam berkeluar duit. Bankrupt tu bank Islam. Dia tak ada modal dia nak beli aset, nak ruling aset. Macam tuan-tuan lah, orang bagi seorang 100, tuan-tuan beli barang, niaga, betul tak? Ada untung bagi, macam tu lah. Tapi kalau semua pakai tarik dia punya apa, aset dia, tak haru kita. Baik, jadi tuan-tuan, duit dalam tabung haji tak diwajibkan zakat. Saya ada jumpa satu orang tu, dia beritahu anak dia kerja hebat lah. Anak dia dalam tabung haji simpan 3 juta tuan-tuan. 3 juta. Kerja hebat, kerja apa tak tahu. Dia bersyarah. Dia bersyarah anak dia. Duit dalam tabung haji 3 juta. Anak saudara dia, bukan anak dia, anak saudara dia. Saya ada dalam program ni dia sebut anak saudara dia kerja di luar negara lah. Apa benda lah kerja. Tapi dalam tabung haji 3 juta. Konok 3 juta tuan-tuan. Oh, konok lah tuan-tuan. Berapa dapat tu? Oh, dia punya apa? Dividen apa? Bukan zaman PH dulu 1.25 kan. Tu berapa? Kalau zaman dulu tuan-tuan berapa tabung haji biasanya? Biasanya 5-6, betul tak? 5-6-4 biasalah tu, 5-6 lah. Kalau yang baru ni, zaman PN ni 2 lebih, betul tak? 2 point apa? Tuan-tuan tak simpan tabung haji ke tuan-tuan? Tuan-tuan ni membawa bantai ke apa? Tak ada nak simpan, dia beli Ferrari, beli ni. Tak apalah tuan-tuan. Tapi banyak orang kampung saya jumpa, dia pun simpan bawah bantai, bawah tikar. Dia ramai tu orang kampung. Jadi satu orang tua tu mati, saya tak boleh sebut lah kat mana. Dia mati, lama lah tuan-tuan. Berapa hari dia mati. Saya tak boleh sebut detail kat mana. Saya tak boleh sebut lah tuan-tuan. Tapi langkrian lah. Dia mati, saya pelik lah dia mati ni. Sebab apa? Duduk keliling anak dia. Ada 3 biji rumah anak dia keliling. Rumah dia kat tengah. Tapi mungkin dia ni jenis garang sikit tuan-tuan. Garang. Jadi anak-anak dia tak mau lah. Dia tak mau duduk dengan anak dia pun tak mau duduk dengan dia. Dia pun buat rumah untuk dia. Dia duduk seorang-seorang. Mati berapa hari dah tuan-tuan. Dah berulat dah tuan-tuan. Berulat. Allah kesian tuan-tuan jenazah. Orang yang bagi mandi ni kena mana? Orang yang bagi mandi tu pun tak mana tuan-tuan. Sebab dia bagi mandi dia cerita. Rupanya mayat. Dia tengok mayat yang mati lama ni, lidah terkeluar. Terjelir lidah sampai ke bawah. Tapi tak patutlah tuan-tuan. Dalam hati saya, orang yang bagi mandi ni dia tak boleh cerita. Betul tak? Siapa yang bagi mandi mayat, jangan cerita badan dia ada kurang. Tak boleh, haram. Betul tak? Itu aib. Dia dah tutup aib dia. Kalau kita nak cerita tapi kita tak sebut di mana, tak apa. Orang tak tahu. Betul tak? Ini di kampung tu. Yang mandi orang kampung tu. Yang bagi mandi tu bagi tahu penduduk kampung lain. Lidah dia terkeluar. Mana boleh macam tu? Kalau dia kata aku pernah bagi mandi jenazah yang mana lidah terkeluar, tak apalah, orang tak tahu, betul tak kan? Sebagai pengajaran. Ini orang tahu dia. Dan orang tua ni pun dia, saya tak sebut detail lah. Tapi baru yang mati dalam tahun lepas kot. Lepas macam tu lah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas. Ingat dalam tahun lepas kot. Ke 2 tahun lepas. Tapi dah berulat lah tuan-tuan. Lidah terkeluar. Sian lah tuan-tuan. Saya heran macam mana lah anak yang duduk rumah dekat tuan-tuan. Bukan jauh. Dia macam tanah ni tuan-tuan ni. Depan ni kiri kanan anak. Mak dia dekat tengah tu. Apa tak bau ke? Memang dekat tuan-tuan. Pelik dah tuan-tuan. Dan mereka hantar makanan kat mak dia tiap-tiap hari. Bukan masuk, letak kalung kat depan pintu dahsyat tuan-tuan. Hang pergilah jumpa mak tu. Betul tak kan? Tak kira lah mak garang ke apa benda tu mak. Betul tak? Bagi sembang-sembang sikit balik lah. Betul tak? Ni sampai tak jumpa. Letak tinggal. Kawan dah berulat lah. Tak apalah, dia mati. Rupanya duit dia simpan bawah tilam bantai 16,000 tuan-tuan. Macam abang lah. Tak tahu berapa ribu lah. Roti canai anak boleh tak ada. Tak tahu 70, 80 lah. Kedua rapi lah. Saya pernah tuan-tuan di Pagan Serai tu, saya nak ambil duit. Ada depan orang saya pakcik seorang. Pakcik ni dengan pakaian balik macam balik pendang lah tuan-tuan.
Dengan lusuh. Memang lusuh lah pelik benang. Saya duduk belakang balik, dia ambil cucuk duit 200,000 tuan-tuan. Terkejut saya tengok. Dia pun pandai, dia cucuk duit, dia cek baki, lepas tu relax. Nak suruh orang tengok kot. Boleh tahan orang tu. Saya duduk belakang dia cucuk, relax, tengok dulu. Boleh tahan orang tua ni. Kita biasa nyata nak bagi orang tengok kan. Tapi kamar relax, tekan lama pula tu biar saya tengok tapi saya terkejut lah tuan-tuan. Tengok pakaian biasa rupanya 200,000. Kampung saya pun ada orang lagu tu. Orang jenis rajin buat tanah tuan-tuan. Betul tak? Rajin usaha tanah, simpan duit, ada duit beli mesin, traktor, semua banyak duit tuan-tuan. Ni beli drone pula, betul tak? Nanti buat padi orang ni semua banyak duit kan kalau rajin ni. Okey, kita dah isyak dah tuan-tuan. Saya habiskan sikit boleh? Habiskan ni lah. Boleh tak? Tak apa, malam-malam ni bukan ada politron pun dalam ni, betul tak? Tak apa, tak ada tuan-tuan. Kita habiskan baik. Kemudian perak pun sama. Perak hukumnya haram bila kadar dia tak sama. Contohnya perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh, dengan nilai yang tinggi lah 999, tidak boleh tukar dengan perak 200 gram yang kadar kurang lah 916 ke apa ke, yang kadarnya lebih rendah, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu. Convert pada duit ke. Masing-masing benda itu. Seterusnya gandum dengan gandum hukumnya haram bila kadar dan ukurannya tak sama. Contohnya 1 gram gandum kualiti yang bagus ditukar dengan gandum yang kualiti tak bagus 150 kg, tak boleh. Haram hukum dia, kecuali setelah di convert dululah pada duit, baru kita tukar duit dengan duit lah, kita membayar. Contohnya saya ada basmati 10 kilo, kawan kita ada 20 kilo beras bengsa. Saya jual dulu basmati saya tu. Berapa basmati? Lebih kurang RM60 lah contoh kan, RM60. Lepas tu saya beli beras dia. Boleh macam tu lah, convert dulu. Baik. Kemudian ataupun dia jual beras dia dulu, dia beli beras saya. Jual beras dulu kat siapa-siapa, dia beli beras saya. Kemudian barley tuan-tuan. Demikian juga barley dengan barley hukumnya haram bila kadar dan ukurannya tak sama. Misalnya 100 kg barley kualiti bagus yang ditukar langsung dengan 105 kg barley yang kualiti nombor 2. Tak boleh lah, mesti convert pada duit dulu. Seterusnya kurma pun makanan ruji di Arab. Dengan kurma hukumnya haram bila kadar dan ukurannya tak sama. Misalnya 1 kg kurma ajwa tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kg kurma biasa. Tak boleh. Walaupun ajwa tu mahal tuan-tuan, ajwa mahal, tapi tak boleh 1 kg ajwa tuan-tuan pergi tukar direct terus 10 kg kurma biasa, kecuali telah di-convert dahulu. Dan garam. Tetapi tuan-tuan, di Malaysia ni tuan-tuan, yang jadi item ribawi kalau ikut pendapat yang kuat lah, dia ada banyak pendapat tuan-tuan, tapi pendapat yang biasa yang kita pegang ni lah makanan asasi. Kita makanan asasi apa tuan-tuan? Beras. Kurma jadi ke tak jadi? Kurma bukan. Jadi kalau tuan-tuan tukar kurma tak sama, maka tak jadi riba. Jelas tuan-tuan? Sebab dia bukan item ribawi di Malaysia. Ni pandangan Imam Malik dan pandangan ni lah yang kuat. Kalau ikut pandangan Imam Syafi'i tak boleh juga. Imam Syafi'i dia kira semua jenis makanan. Pandangan Imam Syafi'i termasuk gula tuan-tuan. Gula termasuk semua sekali. Tapi pandangan yang paling kuat yang dipegang lah tuan-tuan untuk kebanyakan ulama tuan-tuan adalah pandangan ni lah, makanan ruji tuan-tuan. Makanan ruji. Jadi tuan-tuan, kalau garam dengan garam selain pada nasi di Malaysia, kalau tukar tak sama kuantiti, tak jadi riba kerana bukan makanan asasi. Boleh lah. Tetapi kita elakkanlah. Elakkanlah. Kita ada kurma ajwa, kita bagi kawan kita 1 kilo, kita ambil kat dia kurma bam Iran tu 10 kilo tuan-tuan. Tak payah kot. Kita elakkanlah tuan-tuan. Walaupun ikut pandangan Imam Malik dan pandangan ini kuat, tapi sebaik-baiknya kita elakkanlah. Elakkanlah. Okey, riba an-nasi'ah. Saya ingatkan sempat, tak sempat tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kau ada soalan kan nak tanya? Saya boleh jawab, saya jawab lah tuan-tuan. Soalan faham semua? Ui, dahsyat tuan-tuan. Oh, ini tajuk berat juga tuan-tuan, tapi tuan-tuan faham semua. Dahsyat lah. Tuan-tuan level budak universiti je ni. Tak ada soalan, orang faham semua tu. Saya apa dia? Apa dia? Dia lupa.
Boleh. Dia kira nilai lama tu. Memang banyak orang jual tuan-tuan boleh pergi di apa? Tuan-tuan pergi ke Mudah, banyak orang jual. Tapi kena ingat sangat banyak scammer. Scammer sangat banyak. Siapa yang jual duit lama tu, scammer banyak sangat tuan-tuan. Tolonglah berhati-hati tuan-tuan. Dan banyak orang kena tipu dah. Bukan tuan-tuan kena tipu. Orang yang jual yang kena tipu. Macam mana dia tipu? Tuan-tuan tak percaya cakap saya. Tuan-tuan, scammer banyak buka mudah.com tu. Tuan-tuan ada duit lama, tak pun tuan-tuan ambil dah gambar duit lama ke, tuan-tuan buh kat Mudah, tuan-tuan jual. Nanti punya ramai orang mesej tuan-tuan daripada luar negara. Dia sanggup beli duit kita 1 juta lah, 10 juta lah, bilion lah. Lepas tu dia kata apa? Saya dah transfer dah tapi sangkut. Awak kena bayar apa? Dia suruh kita bayar pula. Itu cara dia tipu. Dia kata duit ni dah ada dah. Lebih kurang dalam 10 bilion contohnya lah. Lebih kurang dalam 10 bilion ni saya dah transfer dah melalui syarikat bla 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 bla. Dia tipu dokumen tuan-tuan. Dokumen boleh tipu. Tuan-tuan tak kenal dia tunjuk dokumen apa semua ni. Dia boleh tipu benda tu, boleh buat. Dia tunjuk dokumen tuan-tuan pun percaya. Dia kata sekarang ni sangkut. Saya tak boleh bayar. Yang boleh bayar adalah pihak yang terima duit ni. Awak lah dia kata. Nak bayar lah. Berapa? Ni awak nak dapat 10 bilion ni. Bayar. Kita duk fikir 10 bilion. Dia kata 10,000 kita fikir, 10,000 ya, ni nak dapat 10 bilion. Try. Punya ramai kena tipu. Ramai. Di kita pun bagilah 10,000. Pasal saya bagi 10,000 kat dia. Pasal dalam kepala duk ingat 10 bilion. Lepas tu kita fikir, alah, kalau apa, kita fikir tak apalah, barang aku tak post kat dia, tak apa. Kita tak tahu rupanya dia kelentong. Kita bagi kat dia 10,000, dia pun hilang. Duit 10 bilion ada ke? Ramai kena. Ya, yang pandai yang kena. Pasal apa? Pasal apa yang pandai-pandai? Pasal yang pandai-pandai ni, dia sebahagian yang pandai ni, dia memang duk fikir duit ya. Yang pandai banyak kena, yang banyak pandai ni banyak, yang banyak kena pandai bukan scammer tu. Kebanyakan yang pandai kena scammer cinta love. Maksudnya orang perempuan banyak yang kaya-kaya kan. Sama orang lelaki. Contohnya bini dia dah mati, dia pencen duit ratus-ratus ribu, juta ke apa kan. Bini dah tak ada. Main Facebook, jumpa orang perempuan lawa. Betul tak? Lawa. Dia pula dah gersang, dah tak ada apa. Perempuan ni pula buat video call apa semua dengan dia. Kawan dah seronok. Yang tu memang banyak kena tipu. Itu yang pegawai-pegawai juta-juta kena tipu. Dia main tipu apa? Perempuan. Dan orang perempuan kena tipu pun ramai. Bukan gambar dia tuan. Dia guna gambar orang perempuan Korea mana ke hak lawa-lawa. Rupanya dia negro tuan. Tuan-tuan duk seronok layan. Bukan dia tipu. Negro. Ada yang tipu sampai dia dekat 1 juta yang perempuan tu kena. Dia buh lelaki handsome, rupanya negro. Dah dapat duit dia pula. Okey tuan-tuan, cukup. Saya minta maaf tuan-tuan, terlajak tuan-tuan. Cukup sekadar itu, insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang.